Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cikgu Amir's online class. Seperti dijanjikan, hari ini kita akan belajar topik baharu, iaitu topik segitiga kepandaian berbahasa Inggeris. Selain daripada topik ini, selepas ini maksud saya akan ada beberapa lagi topik yang menarik seperti teknik berkesan untuk tambah vocab, ya, bahan belajar berkualiti dalam buku teks yang sebenarnya percuma sahaja, tak perlu dibeli, dan yang topik terbaik bagi saya ialah teknik warna, rahsia pandai BI. Teknik warna, teknik ciptaan saya sendiri. Okey, sebelum kita sampai kepada topik-topik tersebut, hari ini kita fokus kepada segitiga kepandaian berbahasa Inggeris. Okey, apakah itu segitiga kepandaian berbahasa Inggeris? Bila nak guna? Bagi saya, nak pandai BI itu, dia ada rahsia dia. Salah satu contoh, nak pandai menulis ayat bahasa Inggeris kan? Kena tahu segitiga kepandaian berbahasa Inggeris. Okey, apa dia segitiga kepandaian berbahasa Inggeris ni? Jom tengok. Okey, umumnya jika nak pandai bahasa Inggeris, ya, kita bayangkan ada satu segitiga macam piramid lah, macam kat dalam gambar tu kan, kita bayangkan satu piramid ni, okey, dan kita nak pandai berbahasa Inggeris. Jadi apakah perkara-perkara yang perlu kita ada, anak-anak lah, anak-anak yang sedang menonton video ini atau ibu bapa, jika ibu bapa sedang menonton video ini, apa yang anak-anak tuan-puan perlu ada untuk pandai berbahasa Inggeris? Okey, saya bahagikan kepada tiga bahagian utama, tiga komponen utama, iaitu yang pertama adalah yang bawah sekali, vocabulary. Vocabulary ni apa? Ringkasnya, vocabulary ni adalah semua perkataan yang kita tahu. Itu kalau kita bercakap tentang vocabulary kita. Kalau kita bercakap tentang vocabulary bahasa Inggeris, bermaksud semua perkataan yang ada dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita panggil perbendaharaan kata. Ya, ringkasnya, nak mudah faham, adalah senarai perkataan atau semua perkataan yang wujud dalam sesuatu bahasa. Ya, saya ulang sekali lagi. Semua perkataan yang wujud dalam sesuatu bahasa adalah vocab bahasa itu. Semua perkataan yang saya tahu adalah vocab saya. Semua perkataan yang anda tahu, kamu tahu, anak tuan-puan tahu adalah vocab anak tersebut. Okey. Jadi apakah elemen kedua? Saya harap vocab dah faham ya. Elemen kedua apa? Grammar. Nak pandai BI, kena kuasai grammar. Mustahil, mustahil tak kuasai grammar boleh pandai BI. Maksud saya, grammar ni perlu dikuasai secara langsung atau secara tidak langsung, secara sedar atau secara tidak sedar. Tanpa kita sedari, ramai orang sebenarnya kan mereka menguasai grammar tetapi tanpa mereka sedari. Kenapa? Mereka telah menyerap, mereka telah menyerap ataupun kita panggil absorb, menyerap bahasa itu dalam dalam apabila mereka menggunakan bahasa itu dalam aktiviti-aktiviti yang tanpa mereka sedar. Contohnya apa? Apakah maksud mereka menggunakan? Inilah elemen ketiga dalam segitiga kepandaian berbahasa Inggeris, iaitu wrestle. Wrestle ni saya pinjam perkataan inilah saya pinjam daripada guru saya, Coach Riz dan Coach Shah, dalam buku mereka yang bertajuk Fasih Berbahasa Inggeris FBI, di mana mereka memperkenalkan terma ini, di mana jika kita perhatikan ada huruf besar dan huruf kecil. W huruf besar, R huruf besar, I huruf kecil, S huruf besar, T huruf kecil, L huruf besar dan I huruf kecil. Semua huruf kecil itu kita abaikan, kita fokus kepada huruf besar, yang W, R, S dan L. Apakah ini? 4 huruf ini adalah tiang. Tiang, anggaplah bahasa Inggeris tu adalah satu bumbung ataupun sekeping papan yang besar, kalau saya boleh lukis, saya boleh lukis tapi nanti buang masa. Bolehlah saya lukis sekejap, Anggaplah bahasa Inggeris itu satu papan yang
satu papan yang besar ataupun lebar. Tengok saya lukis begini. Bolehlah saya lukis begini. Kemudian ada 4 tiang yang menyokong papan tersebut. Tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga, kat belakang lah benda ni, okey. Tiang ketiga dan tiang keempat di belakang sana, okey. Di belakang sana ada tiang keempat. Apabila salah satu tiang ini runtuh atau roboh, maka papan tadi akan jatuh. Papan itu adalah bahasa Inggeris ataupun tidak akan terdirinya papan tersebut. Mudahnya, ringkasnya, kalau tanpa 4 tiang ni kan tak lengkaplah kepandaian berbahasa Inggeris. Dia boleh macam ni tau. Seseorang itu, kamu boleh pandai writing bahasa Inggeris, tetapi nak kata pandai BI belum lagi. Kalau nak pandai BI bukan hanya pandai satu saja, mesti pandai kesemua sekali, okey. Dan dia ada turutan dia tahu, sebab dari kecil ya, apabila kalau kita tengok yang orang yang memang lahirlah dalam environment persekitaran berbahasa Inggeris, lahir-lahir saja memang tak pandai bahasa Inggeris ya, tetapi mereka dengar daripada orang lain, ibu bapa, abang, kakak, jiran, saudara mara bercakap bahasa itu dan mereka tangkap. Yeah, that's the right word. Tangkap bahasa itu. Tangkap bahasa Inggeris itu, mereka mendengar, listening. Apabila mereka dah dengar, mereka boleh cakap. Belum belajar menulis lagi tahu. Mereka boleh cakap, iaitu speaking. Ingat, pertama listening, yang kedua speaking, yang ketiga mereka mula pergi ke sekolah mereka ataupun diajar di rumah membaca. Mereka membaca, reading dulu, kemudian barulah writing. Dia tak boleh datang tiba-tiba je dalam writing, tak boleh. Dia perlu belajar dahulu, huruf perlu belajar, macam mana gabung huruf jadi perkataan, gabung perkataan jadi frasa, gabung frasa jadi ayat. Itu adalah proses belajar yang perlu dilalui sebagai seorang yang ingin belajar sesuatu bahasa secara natural. Sekarang ni kita belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, bahasa asing. Jadi kita cuba membuat sesuatu yang bukan natural. Yang tiba-tiba kita nak belajar writing, tak boleh. Sesebaik-baiknya kita buat proses tersebut sebaik-baiknya. Macam mana nak buat proses tersebut? Kita mesti menggunakan bahasa Inggeris sebanyak mungkin setiap hari. Ini saya namakan sebagai exposure to the language. Lebih banyak exposure ataupun pendedahan kepada bahasa itu, lebih cepat pandailah kita dalam bahasa itu. Okey? Faham? Ini juga boleh dikenali sebagai use and understand. Wrestle tu sebenarnya dalam bahasa lain bermaksud kita gunakan bahasa itu, dan tujuan kita menggunakan adalah supaya kita memahami orang lain. Bila kita dengar, kita faham. Bila kita bercakap, kita boleh membuatkan orang lain faham apa yang kita sebut. Sama juga apabila kita membaca, kita nak memahami apa yang orang lain tulis. Dan apabila kita menulis, kita nak orang lain faham apa yang kita baca. Ingat, you and you, use and understand. Okey. Seterusnya, apakah yang perlu ada dalam segitiga kepandaian berbahasa ni? Saya kena buang dulu yang annotation ni, kalau tidak nanti kan skrin ni tak bergerak. Skrin tak bergerak. Sekejap ya, saya buang dulu. Okey. Alright. Sekejap, mana dia pergi mouse ni? Clear drawing. Kemudian saya perlu ambil mouse. Mouse ni dah hilang. Somehow mouse ni hilang. Sekejap ya. Somehow mouse ni hilang. Jadi saya tak boleh nak keluarkan function. Tak boleh nak keluarkan function. Tu dia baru keluar. Okey. Boleh keluar. Okay, selain daripada 3 sisi dalam segitiga itu, ada dia punya kaki lah di tepi-tepi. Apa yang perlu ada dalam diri seseorang murid, dalam diri kamu jika kamu nak pandai berbahasa Inggeris? Saya ringkaskan kepada ASK, dan ini bukan ciptaan saya. ASK ni pun saya belajar dengan orang lain. Yang pertama kena ada attitude. Attitude itu apa? Sikap terhadap bahasa Inggeris yang betul, sikap yang positif, sikap yang yakin kepada diri sendiri, sikap yang
nak belajar, sikap yang tidak mudah berputus asa. Itu maksudnya sikap. Senang cerita, sikap ni kan kalau gambaran yang paling tepat adalah bila kita bangun pagi, apa yang kita terfikir nak buat? Adakah kita nak tidur terus atau kita nak bangun mengharungi ataupun melalui kehidupan hari tersebut dengan penuh semangat? Itu sikap. Yang kedua adalah skills. Ada tak kita mempunyai skills? Skills ni paling mudah nak cakap kan? Teknik. Contohnya ada tak kita teknik-teknik yang terbaik untuk menulis ayat, teknik-teknik yang terbaik untuk belajar grammar, itu namanya skills, ya, kebolehan, kemahiran, itu skills. Ya. Setiap satu tiang bahasa Inggeris itu merupakan skill sebenarnya, skill bercakap, skill menulis, skill mendengar, skill apa tadi? Membaca, okey. Alright, yang ketiga adalah knowledge, ilmu. Ilmu, jangan lupa semua ini adalah ilmu dan ilmu terlampau banyak dalam dunia ni. Kita kena pandai mencari ilmu, kita pandai memilih ilmu, kita pandai mengumpul ilmu dan memberi ilmu ataupun berkongsi ilmu. Sebab lebih banyak kita berkongsi, lebih kuatlah kefahaman kita, ya. Salah satu bukti ataupun bukti terpenting, bukti terbesar seseorang itu menguasai ilmu adalah dia boleh mengajar orang lain dan orang lain itu faham. Daripada orang itu tidak faham, orang itu boleh faham apa yang dia ajar. Dah level cikgu lah. Maksudnya cikgu adalah orang yang paling pandai dalam dunia ni sebab dia boleh mengajar semula ilmu yang dia tahu. Faham setakat ni? Okey, seterus itu ada elemen yang kedua di kaki. Di kaki segitiga itu iaitu LOTS. LOTS ni apa? Senang je. Kemahiran berfikir aras rendah. Sekurang-kurangnya pandai, yang sekurang-kurangnya tahu, itu paling rendah. Kemudian faham. Alright, kemudian mencipta and so on, okey. Dan mencipta ini sebenarnya dah masuk tahap, mengaplikasi. Mengaplikasi ni dah sampai tahap kemahiran berfikir aras tinggi. Dia tengah-tengah lah, iaitu HOTS. Sebab tu HOTS tu dia ke atas, dia tinggi. Nampak tak ke atas tu? Okey, nampak tak ke atas tu? Sebab tu dia tinggi. So, kemahiran berfikir aras tinggi. Alright? So, jadi nak mulakan dari mana pun boleh, tak ada masalah. Dan saya cadangkan, maksudnya nak mulakan dari grammar ke, nak mulakan dari vocab ke, nak mulakan dari uh, reading ke, writing ke, tak kisah. Yang penting bagi saya adalah mulakan sesuatu dan buat setiap hari, guna bahasa ni setiap hari, dan saya cadangkan mulakan daripada vocabulary, okey. Dan untuk lebih faham ataupun nak tengok segitiga kepandaian berbahasa ni dalam konteks yang lebih besar, the big picture of segitiga kepandaian berbahasa Inggeris, boleh tengok jadual ataupun tengok rajah ni yang saya cipta, khas saya ambil daripada buku teks dan di SKP. Jom tengok kejap. Kita tak akan bincang lah ni sebab ini bukan tujuan video ni hari ni. Cuma saya nak bagi tahu, ya, kalau kita mempunyai pemikiran yang jelas, pemikiran yang menyeluruh, ya, kita nampak bahawa bahasa Inggeris ni adalah satu bahasa yang sangat menarik. Bahasa Inggeris ni adalah satu bahasa yang sangat bersistematik. Ya, walaupun dia gila sikit kadang-kadang kan, tetapi dia sangat bersistematik dan boleh dipelajari dengan hanya menggunakannya dalam setiap keadaan yang possible, yang boleh kita gunakannya, ya. Ingat, kita perlu akses, kita boleh menggunakan bahasa Inggeris untuk akses. Akses apa? Untuk mendapatkan, ya, untuk mencapai, menggapai ilmu sebab banyak ilmu dalam dunia ni tersimpan dalam bahasa Inggeris sebab dia adalah lingua franca of the world. Okey, dan selain itu kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian, ya, untuk kehidupan, untuk belajar, untuk kerja dan sebagainya. Okey, dan of course bahasa Inggeris ni akan optimize, dia meningkatkan keupayaan kita berfikir. Kita akan menjadi orang, ringkasnya apa? Kita akan menjadi orang pandai, orang bijak, orang intelek, orang genius dengan menguasai bahasa Inggeris. Percayalah saya cakap. Bukan saya cakap bahasa Melayu tu tak penting, ya. Bahasa Melayu pun penting, kena kuasai juga. Tetapi jika menguasai bahasa Inggeris, insya-Allah penguasaan semua subjek ilmu lain menjadi mudah. Dan saya selalu ulang banyak kali, bahasa Melayu sebenarnya menggunakan banyak konsep bahasa Inggeris. Jadi kalau nak menguasai bahasa Melayu, kuasailah bahasa Inggeris. Kalau kita faham bahasa Inggeris, bahasa Melayu jadi sangat mudah. Okey, itu sahaja
video kali ini, ya video seterusnya kita akan belajar macam mana nak tingkatkan penguasaan vocab. Ya, sebab ingat segitiga kepandaian berbahasa Inggeris yang pertama di bawah, bukan yang pertama lah, kita boleh bermula dengan vocab dan saya cadangkan kita bermula dengan vocab selepas ini. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.